Tak boleh makan. Pinggang kat perut tu. Dua pinggang selalu satu. Oh, sakit sangat. Sini tapi muruk bekam apa. Kuih lah kurang lah tapi dia kena balas tu. Saya ingat saya main dulu tu. Saya ingat saya main tu hari Senin lah. Lepas tu main tu rasa pelik buat saya fikir. Tengok rasa macam ada rasa ringan ni macam kan. Cuma dalam tempoh tu dia macam nak semua sikit lah. Ya. Antibody. Jadi macam kita kalau berat. Kita rasa macam nak selimut. Macam semua lah. Antibody lemah dia nak tingkatkan tu. Dia ada 3 sebab dalam makan madu saya ni. Kalau jadi macam tu lah, tak selesa, sesema, demam, cirit tu. Pertamanya antibody lemah dia nak tingkatkan. Yang kedua, saraf organ-organ uzur dia nak sebi balik. Dan yang ketiga, ada gangguan dia nak halau. Nah, jadi 3 sebab lah biasanya. Jadi alhamdulillah lah. Lepas tu perasaan apa lagi tak semenjak duk makan tu? Kalau terbangun tu jaga terus lah. Jadi jaga tu dia sebab kita jaga lah. Jadi berat nak bangun kan. Jadi kita bangun tu memang ngantuk tu dah nanti dia boleh kita nak bangkit terus tu. Gitu. Tak ada bangkit terus bangkit duduk. Tidak ada bangun ni. Kalau kata kena jaga nak 60 pun nak. Dia kata tak kan ambil aja. Alhamdulillah. Tak ada orang kejut lah. Tak ada isteri lah. Saya ada ni dengan family. Tak kahwin ni. Kena kahwin dah ni. Betul dah. 25 ke 35 ni? 35? Tu saya main nak buat persiapan tu. Tiga orang nak kata kawan kita kan dia nak bagi sihat apa semua. Betul. Ramai sungguh mai lepas kahwin masalah. Patutnya kena main sebelum kahwin, main servis tu. Ada baru ni boleh pakai 3 hari ya? Tu dah. Lepas kahwin tu boleh setubuh dengan isteri 3 hari, lepas tu tak boleh. Ada baru ni seminggu. 2 minggu. Lepas kahwin 2 minggu, lepas tu tak boleh. Kata sudah lah. Jadi masalah. Kita punya sistem pemakanan kita teruk sangat. Sampai kita boleh jadi lemah naga. Saya dulu sebelum selalu sakit macam tak bumi tu selalu sakit kan. Asid banyak. Dah minta maaf lah pasal 35 dah ni. Ada putih cinta kot dulu. Ada lagi sikit. Tu. Lepas tu dia kahwin dah lah. Dah dah. Itulah dia dah kahwin dah lah. Kita ni tak kahwin. Tu dia nak tak boleh. Sebab matlamat kahwin ni dia perintah agama. Jadi hanya kerana seorang perempuan kita kecewa, bila kita telah meruntuhkan sebahagian agama. Sebab bila kahwin ni ulama kata dia kesempurnaan agama. Macam tu. Sunnah pada para rasul kan. Pelengkap agama. Tapi kalau kata orang tu dia memang sampai akhir ada pun dia tak ni kan kira tu dia macam dia tak sempurna kan dia. Dia bukan tak sempurna, tapi dia markah tak penuh. Markah tak penuh. Nanya. Saya pun tak apa ingat dah. Kalau saya silap saya minta maaf lah. Saya pun tak apa ingat. Kalaulah dia berusaha untuk mencari jodohnya dan dia mati tak sempat kahwin, Rasulullah tak kecil hati. Tapi kalau dia sengaja tak mau kahwin, Rasulullah kecil hati. Maksudnya dia ada usaha kok lah. Kalau dia ada usaha cari jodoh, tak ada. Dan dia mati bujang lah. Rasulullah tak kecil hati. Tapi kalau dia tidak berusaha untuk kahwin dan dia mati, Rasulullah kecil hati. Sampai satu pandangan kata Rasulullah tak ngaku mat pun ada. Pernah dengar? Rasa macam kan? Tapi lebih ingat kita tu betul. Hampirlah dia bekas umat dia lah. Umat dia lah kan. Jadi maknanya pentingnya kahwin ni. Jadi tu saya selalu cakap dalam video saya cakap, saya selalu pesan kan, jangan kerana seorang wanita hidup kita musnah tu. Ada dalam beda tu. Tapi 10 tahun dah rugi. Patutnya 25 kahwin, lah 35 dah 10 tahun dah rugi masa. Dan masa 10 tahun ni mungkin 3 orang dah anak.
Ủa, tôi kira kat kawan-kawan pun dah. Kan, kawan-kawan anak pun dah nak buat perkhidmatan dah. Dia fikir masa tu macam kawan-kawan dengan anak dia buat waktu perkhidmatan pun tu dah besar lah. Kita seorang pun tak ada. Tak ada lagi bini, tak ada lagi. Kena pula kawan sebaik lah. Ya. Lepas pada tu ruginya kita bila kita tak kahwin ni, apabila kita kahwin, segala amalan kita dia berganda-ganda. Satu. Yang keduanya, bila anak lahir banyak kelebihan waktu mengandung apa semua ni. Tapi saya nak ceritanya, bila anak lahir, anak mula berkata-kata. Walaupun dia tak faham apa. Tetapi dia mula sebut Allah bat. Dia dengar azan Labat. Walaupun dia tak faham apa. Tetapi di sisi Allah, betapa bernilainya perkataan Allah bat tadi tu, maka Allah SWT suka sangat sehingga Allah Ta'ala ampun semua dosa mak bapak dia. Sampai tu. Tu kalau seorang. Saya baru 9. Hafiz Quran 2 orang, nak masuk 3 orang dah saya. Betul. Jadi jadi rugilah. Modal kecil, untung sikit. Modal kecil. Modal kita seorang, untung sikit. Tapi kalau kita join dengan isteri kita, dengan anak-anak kita, cucu, cicit, cuit kita bagi agama mereka semua sampai kiamat, kita punya amalan, kita punya keuntungan masuk. Dia apa yang doa anak soleh. Doa anak soleh pasti diterima Allah. Macam satu tu kita cukup. Kalau yang dua tu insya-Allah lah kan kita doa dengan. Ya. Sedekah kita boleh bagi, tapi dia tidak berkembang. Anak dia berkembang. Maknanya keturunan kita berkembang. Semua tu amalan masuk kat kita. Dia pun mendoakan lagi. Tu nenek dia. Jangan. Jadi tu macam mana? Mulai hari ni buat sembahyang hajat, minta dengan Allah. Minta dengan Allah, minta seorang isteri yang baik. Ya Allah, Kau hantarlah, pertemukanlah aku dengan isteri yang baik untuk aku, untuk agama aku, untuk keturunan aku. Minta lah sembahyang hajat. Lu buat sembahyang hajat tak minta? Lu buat. Tapi dah tak konsisten. Buatlah. Tuhan hajat kan, duka kadang-kadang main semangat tu. Tapi kadang dia fikir macam dia bila sampai satu peringkat ni dia tak mau nak sembang bab kahwin dah ni. Dia malah tak ada rasa apa. Tak ada rasa apa lah. Betul. Rasa macam kadang tu fikir biarlah aku buat amalan aku tu dengan yang kita fikir tu betul, dia buat amalan tu tapi murah sangat untung dia. Tak boleh share. Tak dapat gitu. Kadang fikir kalau kawan dekat ni kan, kita tengok pengalaman kita hantar kawan tak tahu, kadang dia pun kita tahu salah dia. Nanti yang kawan yang tahu lah macam tu. Kadang kita rasa macam tu. Sebab menakutkan. Bila betul. Sebab bila sebenarnya itulah dia macam mahal kan. Mahal kan. Nilai dia mahal. Sebab tu nak ambil dia payah. Payah nak cari mahal ni. Payah sampai runtuh, sampai mati. Kan? Jadi sama dengan kahwin. Bukan kata nak dapat pahala mudah-mudah. Kita kena sabar, kita kena ikhlas, kita kena kerja kuat bila kahwin ni. Kalau ikut logik lebih baik duduk seorang. Lebih baik duduk seorang. Tak payah duk fikir, tak payah bertanggungjawab dosa lagi, bini buat dosa kita tangguh, anak buat dosa kita tangguh. Tapi di atas kesusahan tu Allah bagi pahala berganda tu. Jadi kena niat azam betul-betul ya. Sebab badan pun dah sihat dah ni. Tapi ni lemah sikit lagi. Lemah. Ni lemah ni macam ni. Kalau sebelum makan saya tak tahu lagi macam lagi uzong. Ni sekarang ni tak apa lagi antibody dah. Merah ni saluran darah. Saluran darah sumbat. Bermakna ada darah tinggi atau darah rendah. Pak saya dulu lama dah 10 tahun besar dah sakit. Besar masuk cek kan. Maksudnya ni dah makan. Bila dah makan madu ni dah rawat banyak lah. Kalau sebelum makan madu kita nampak lah. Saya tengok merah ni. Merah. Jadi ni saluran darah sumbat. Lama-lama kalau biak lama-lama, kalau makan madu lagi dia akan terus servis lah.
Tapi kalau tak makan dia akan jadi semut-semut kaki tangan, kebah-kebah, krem-krem dia akan jadi. Bila ada sumbatan macam ni. Apapun tak apalah, lah ni paru-paru pun dah normal, usus besar. Sebelah kanan ni lemah lagi. Nanti sistem buang yang besar jadi masalah. Lepas tu saraf okey, sebelah kanan masih lemah, seluruh darah masih sumbat lagi, pergerakan darah masih sumbat lagi. Tapi tak apalah, dia dah tak merah semua kan. Tenaga tulang belakang, sistem belakang sebelah kanan tu mudah sakit badan. Lepas tu bila saraf kacau, seluruh darah kacau, tengok dia jantung kacau tengok. Dek, kalau kata ni yang betul elok 50 semua. 50 kita kerai. Lepas tu pankreas okey, alhamdulillah repair banyak, hati pun repair banyak, tulang dah normal, perut dah normal, prostat bengkak pun tu dia kacau situ juga. Nampak dia kacau tenaga. Lepas tu kulit alhamdulillah sebelah kanan masuk vitamin elok, kolesterol alhamdulillah. Tapi sebelah kiri ada sikit. Itu yang bukan badan ni benda yang dipikir tak. Tak apa. Kan dia kata badan nak kena ni lah, nak bagi sihat lah kan. Iyalah. Kadang makan. Makan. Nombor 2 alhamdulillah, buah pinggang masih ada chemical lagi ni. Buah pinggang masih dua belah banyak chemical, banyak kimia. Dia dah banyak lagi, tak apa. Makan terus sampai raik semua, air kencing pun okey alhamdulillah. Inilah keadaan. Biasanya siapa-siapa yang tak kahwin lagi, lepas makan madu saya, dia mesti tegak nak kahwin biasanya. Dia kembali kepada fitrah. Ada rasa? Ada. Alhamdulillah. Sebab yang kawan saya bawa yang itu ni, yang kata tu patut tengok kalau style kan. Memang lama dah kami dah sembang mbak daripada 2 tahun 3 tahun pasal style dia. Nama tu dia macam Tu noh. Okey, awal-awal tahun ni Allah bagi budak kan. Oh dah berkat 2020 2021. 2021 nak final 8 final, lepas tu kita dah tengok video-video macam orang yang orang yang nak kahwin tu ada masalah tu. Tak kahwin ni peluang nak repair. Lagi kuat sikit. Betul kan ada ni lemak macam mana? Tak lah jadi sebab saya tu tak lah suka angin sangat, suka berani pada. Berani. Kita tu kan sakit sangat pun kan mungkin. Ya. Lah ni haduk kenal orang mana? Kenal tu kalau ada. Tak ada lagi. Tak ada lagi. Tak ada kenal siapa-siapa lagi. Kenal tak ada, tapi kalau orang nak kenal tu banyak. Boleh lah. Boleh dah ni, boleh dah. InsyaAllah. Boleh dah. Macam Ustaz dekat kerja minta salah ajar. Salah ajar minta dengan Allah betul-betul. Ada wali-wali Allah yang tak kahwin. Ada, tak nafi. Bila kita cakap dengan kawan-kawan kita kan yang tak mau kahwin ni, dia ada tu tengok wali Allah tu tak kahwin. Dia pakai ayat tu pula. Dia pakai ayat tu. Dia ambil. Betul. Depa jadi wali, depa tak ada nafsu dah. Malam pun tak tidur ibadat. Kita ni tidur banyak beribadat. Dia tak boleh banding dengan depa. Dari segi amalan tak boleh. Kalau dunia ni tak ada lah hati depa dah. Jadi matlamat hidup depa tu jelas dah. Depa tunggu masa nak pergi akhirat aja. Jadi kita ni hak semai subuh pukul 7 suku, pukul 7.30 ni nak matahari nak naik dah ni. Nak banding dengan depa tak boleh. Kau macam mana kah? Contoh kan. Depa tak buat kerja apa dah. Depa betul-betul dunia ni bukan sekadar duduk sah. Jadi jangan bandingkan depa lah. Orang ahli kita tu kira lah depa ahli ibadat. Mesti depa dah tak kira benda ni. Tak ada asal bukan ada nafsu nak hal dunia nak upah. Ya. Jadi mudahnya kita taat je lah. Nabi suruh kahwin, kita kahwin. Tak ada diri macam kapobi orang tahu benda tak laku tapi kita dah kita redha je lah. Kita taat aja. Taat dan redha je nak jadi apa. Wahai Allah, aku serah diri lah. Harap-harap rumah tangga aku bahagia, harmoni. Minta doa selalu kan. Tapi memang rumah tangga ni banyak cabaran.
yang cabaran. Dapat isteri yang bermasalah, dapat isteri yang bermasalah, dapat mak mertua yang bermasalah. Tapi kita kena rempuh semua tu. Pengalaman kita dah tengok adik-adik kau. Sebab orang kata kalau kita seorang tu dia kahwin tu kan kata depa yang terlibat keluarga orang tua. Ya. Kadang-kadang mak mertua ambil kacau rumah tangga kita. Kadang-kadang abang ipak, kak ipak kacau rumah tangga kita, dua hasut bini kita. Oh, letih. Tapi kita kena rempuh lah benda ni. Itulah cabarannya. Allah bagi kita sebagai lelaki, sebagai ketua ni, kita takbir elok-elok lah. Tengok macam mana, setakat mana boleh kita takbir. Gitulah. Lepas tu, kalau dah tak boleh kawal juga, jalan tak boleh nak buat apa juga, perceraian. Yang tak boleh nak buat apa, maka kita reda. Itu pun kahwin lah. Lepas cerai, esok kahwin lah Sebab ni perintah agama. Sayyidina Ali kata, kalau hari ni Siti Fatimah meninggal, esok aku kahwin lain. Bukan kata tak sayang kat isteri, dia kata agama anak kemarin bini yang mati hari ni nak kahwin dah. Bukan soal sayang tak sayang, sayang tetap sayang. Tapi para rasul sunnahnya macam tu. Sebab tu Nabi Isa dia kahwin. Nabi Isa untuk amalkan sunnah kahwin tu. Sunnah para rasul tu. Umat dulu lagi dah. Dan Nabi Isa mai kat kita ni, dia jadi umat Muhammad. Dia ikut syariat Muhammad, dia bukan bawa syariat dia. Saya bisa dengar. Sampai macam tu sekali kan. Nampak kata tinggi tu. Tingginya kahwin tu. Sebenarnya apa yang ustaz dekat tu minta solat hajat. Minta ajak lah, minta dengan Allah. So dia nanti nak cerita nak bukan kata cakap apa sikit tadi. Nanti kita halik. Ni mula nak halik dah ni, mula malah nak sembang dah baru. Kalau kawan sembang nak marah tu, dia sebab dia marah ataupun dia terasa hati. Tapi kalau keluarga sembang nak melenting. Keluarga duk tanya abang macam kan, kita mula malah dia sebenarnya setan seronok. Setan selamat seorang tak kahwin. Sebab bila kahwin, setan akan histeria. Tapi betul kan tak macam kalau orang kita dengar kita bila tak salah lelaki ke perempuan tak kahwin ni jin suka kan lah. Suka. Takut tu. Dia banyaklah masalah bila kita hidup tak amal sunnah ni. Banyak masalah yang mudah kita nak rosak. Sebab tu apa hebatnya sahabat Nabi ni? Sahabat-sahabat Nabi ni dulu mereka ni seganas-ganas manusia, sejahil-jahil manusia. Tapi bila Islam masuk dalam diri mereka boleh jadi sebaik-baik manusia kan. Mudah je mereka dengar taat dan amal. Dia tak ada banyak bahai. Kita ni banyak sangat ada bahai. Dia lawan bahai kan. Banyak sangat hujah. Akhir sekali tak amal pun. Sibuklah masjid tutup. Sibuk. Riuh rendah. Tapi bila masjid buka tak pi pun. Nampak? Kita terpedaya sebenarnya. Terpedaya dengan nafsu kita. Terpedaya dengan setan. Mengamuk lah riuh rendah. Tapi bila masjid buka, Jumaat pun tak pi. Tapi kita ni tengok rasa boleh pi walaupun tak macam dulu pun alhamdulillah lah cukup. Jadi kita yang paling bahaya, kita duk rasa kita ni ahli syurga. Tu takut. Sebab Nabi yang memang dia ni pun tu amal kan istighfar lah. Kita duk rasa aku tak apa lah, aku tak zina, aku tak minum arak. Tapi Jumaat tak pi. Awak tak lama. Dia buat alasan kan. Tak apa dia kadang fikir tak apa tak jangan be baru tak minggu ni minggu lepas pula. Bukannya pi 3 hari tak pi dalam bab kan terguna apa. Guna hujah tu, guna alasan tu. Sebenarnya hadis tu betul. Tapi ada satu lagi hadis yang jarang orang sebut. Meninggalkan solat Jumaat dengan sengaja jatuh kafir. Itu satu hadis yang orang jarang bincang. Orang jangan sembah. Yang orang tahu meninggalkan 3 Jumaat. 3 Jumaat maka jatuh kufur, jatuh kafir lah dia kan. Tak. Tu satu hadis lain. Ada hadis lain pula. Pentingnya sembahyang Jumaat. Katanya Ibnu Abbas,
barang siapa meninggalkan solat Jumaat, maka dia ahli neraka Jahannam. Kita nak bilang minggu lepas pergi dah. Minggu ni tak pergi. Minggu depan pergi pula. Duk main gila-gila. Ada orang kata tak pergi main lah. Pergi minggu lepas pergi. Dia jadi macam penyelamat lah. Tak pergi main. Tak pergi Jumaat ni. Saya siap dah ni. Han tak pergi ke Jumaat ni? Aku tak pergi dah. Minggu lepas aku pergi dah. Aku pun pergi dah minggu lepas. Tak pergi dah gitu. Nampak? Kita pun jadi tahu pergi bang. Kawan-kawan kan. Bahaya. Tapi macam mana Ustaz kalau yang sebelum-sebelum ni macam kita dah dia tahu benda tu kewajipan kan. Macam untuk agama major kan. Banyak minggu tak pergi tu macam mana kita nak cover je kan. Suaya hajat, doa, minta, tanya Allah. Apa patut saya buat? Saya ada banyak silap. Selalu main Jumaat kan kalau semayang fardu lain. InsyaAllah kan. Tapi sebab Jumaat ni kan dia ni kan masa dia keluar. Takkan kita nak foto semayang Jumaat. Itulah. Itu dia ambil. Nanti tanya Allah. Bagilah saya satu jawapan. Saya ada tinggal semayang Jumaat. Saya nak foto tak boleh ni. Minta saya bagilah saya satu jawapan supaya saya berjumpa dengan satu orang yang boleh terang dengan saya macam mana saya nak selesaikan masalah saya ni. Doa dengan Allah. Dan tu sebab ada tanya pun banyakkan jawab tu taubat solat hajat tu. Kadang kan dia tak pergi so kadang dia buat sedap kira ni. Yalah. Tapi pergi. Wahai Allah, waktu tu aku tak sedar, aku nakai sikit contoh kan. Bahaya. Sebab tu kafe tu takut. Kita tak sedap tau, kita tak sedap. Bahaya. Jadi tak tahulah kalau sembahyang fardu kita tinggal sembahyang fardu dengan sengaja akan bakar api neraka. Akan bakar dalam api neraka satu hari akhirat sama dengan 1000 satu hari akhirat bersama dengan 1000 tahun dunia tau. 1000 hari dunia. Betul tak? Satu hari akhirat. Sehari di akhirat. Sehari di akhirat, 1000 hari dunia. Bersama 1000 hari dunia. Satu solat kita tinggal 80 tahun akhirat. Bayangkan 80 tahun akhirat. Bila di total semua sekali 28 juta tahun lah. Hanya satu solat kita tinggal. Waktu ini sembahyang Jumaat lagi dahsyat. Ada orang tu talk kalau untuk solat aja, untuk solat tabak banyak-banyak sebab tak tahu tu kan buat itu kan. Dia kena taubat lah, sesuatu taubat banyak-banyak. Kadang mungkin bukan kita tak sembahyang, mungkin kita sembahyang tapi kita tak kira orang sembahyang tu yang Allah terima. Dia tak apa. Soal terima tak terima urusan Allah. Yang penting kita kena taat, kita kena buat. Sebab tu kena sembahyang Jumaat. Bila sembahyang Jumaat confirm terima. Bila sembahyang berjemaah confirm terima. Yalah kan Walaupun kita khusyuk tak khusyuk, tapi confirm terima. Tapi sembahyang waktu ni tak tentu terima lagi. Allah Ta'ala akan nilai 10% ke 5% ke 2% ke dia terima. Dia akan nilai satu persatu. Tapi kalau sembahyang berjemaah di masjid confirm terima. Sebab tu amalan Nabi. 27 ganda kan? Bagi orang tak kahwin, bagi orang kahwin 70, 3 kali ganda. Nampak situ dah beza lah. Situ dah beza. Macam kena tinggal kat sawah. Jadi rugi. Sebab kalau kahwin lah mau di ganda kan. Ya. Rugi. Rugi. Jadi kena hidup ni mudah je.
taat aja. Apa yang Nabi ajar, cerita, sarankan, kehendak Allah, kehendak Rasul, satu benda taat aja. Lepas itu redha aja. Baru kita akan dapat rasa indahnya Islam, murninya Islam, sempurnanya Islam ni. Tapi kalau duk bahai sana, duk bahai sini, duk lawan sana, duk lawan sini, hang tak jumpa pun. Takkan jumpa benda ni. Takkan jumpa. Taat aja. Sebagai contoh, duk tengah sembang kan. Sebagai contoh, abang beritahu dengan saya satu hadis Nabi kan. Saya bertanya, hadis ni sahih ke tak sahih ni? Apa ya? Payah orang. Dengar je lah. Debat ada ustaz Duk debat. ahli agama pun debat sidang live gitu. Macam mana tapi bila dah jumpa? Dia berdebat ni. Apa tujuannya? Dia berdebat dengan takwa, dengan berdebat nak tunjuk alim. Dia tak sama. Orang dulu-dulu dia berdebat untuk takwa, untuk dia lebih tingkatkan iman dia, amal dia. Sebab tu sebab tu Imam Syafi'i kata, aku bersedia berdebat, aku seorang, 1000 orang jahil. Aku bersedia berdebat dengan 1000 orang jahil. Aku akan jawab semua perdebatan tu. Tapi macam mana ya kak Dia kat apa Aku tak sanggup berdebat dengan 10 orang soleh kak. So dia dengan orang soleh dia boleh berdebat, dengan orang jahil aku bersedia berdebat dengan 10 orang alim kan, orang alim. Tapi aku tak sanggup berdebat dengan 10 orang jahil sebab buang masa aku. Satu orang selalu betul kalau kat mana tadi tu jumpa. Saya pun tak ingat ayat tu. Dia dengan orang jahil ni dia tak ada masa. Buang masa lah nak berdebat orang jahil, rugi masa. Jadi orang dulu dia matlamat dia berdebat untuk tingkatkan ilmu dia, untuk tingkatkan amalan iman dia. Kita lah ni berdebat nak tunjuk pandai cakap. Tunjuk pandai cakap dengan akhlaknya. Akhir sekali tengok dia ingat dia betul dah lah. Dia ingat dia hebat dah lah, kata dia mengaji Arab, duduk negara Arab, mengaji kitab ni kan. Tapi akhir sekali dia dihinakan. Ada satu orang tu ustaz tu kan, dengan akhlak dia. Ada tengok YouTube. Hak yang duk komplain orang, duk komplain orang ustaz, duk pergi apa duk. Komplain orang bagi derma apa semua ada. Lah ni hilang aja. Hina ada dia. Jadi jangan. Jadi dia rasa dia hebat lah, tapi malangnya dia tak sedar. Dia buat dengan nafsu. Buat betul, kita tahu dia ada ilmu sebab dia mengaji. Tapi oleh kerana terlalu rasa betul sangat, dia terpedaya dengan nafsu dia sendiri. Sehingga kan orang perasan dia ni sombong ni, dia ni pengacau ni. Macam tu. Maka tibalah ulat dalam semak tu. Tunggu nak patut orang ya. Tu dia. Ulama, tapi ulama ulat dalam semak orang kata tu kan. Tak boleh bagi manfaat, malahan bagi mudarat. Jadi itulah. Akhir sekali dia istirahat, dia nak berhenti daripada buat dakwah. Hang bukan buat dakwah macam tu, hang duk komplain orang merata. Duk condemn orang, bukan hang buat dakwah macam tu. Akhlak hang pun tahu dah, dengar cara hang cakap pun tahu dah. Jangan ingat hang ada sijil Arab, sijil agama, sijil Arab. Dah. Islam ni ditarbiah dengan akhlak. Hang ngaji tinggi mana pun kalau tengok akhlak hang bertepatan dengan agama nak ke tak nak. Hang ngajilah macam mana pun. Walaupun hang tak ada sijil, tapi akhlak hang bertepatan dengan kehendak agama. Hang betul. Simple dia hidup ni. Orang yang ilmu banyak tapi dia macam dia mondah diri. Kadang kata saya tak erti benda ni buat untuk saya boleh. Lagi-lagi jadi bagi orang tu. Sebab tu bahaya. Kita terpedaya dengan syaitan. Kita terpedaya dengan nafsu kita sendiri kan. Gitulah. Kan kecoh dulu kan. Kecoh. Komplain. Ustaz apa dengan tuan? Kan dia tu. Jadi kecoh kayak itu. Soal ikhlas tak ikhlas ni urusan orang lah. Dah dia nak bagi, kadang kita terima je lah. Tengok tak macam dia tunjuk.
Tak rasa sendiri kan. Ini duk petikai keikhlasan orang. Tak payah duk petikai lah. Apa nak petikai dah, orang nak bagi terima je lah. Ni pula istilah agama tak wajib usul kan. Tak wajib usul, orang nak bagi. Bila orang dah bagi kita, ni aku ada RM50 ni aku nak bagi kat hang ni, kata buat belanja minum air. Weh, duit ni haram ke halal ni? Kita tanya pula. Dia tak wajib usul. Bila kita tanya balik macam tu, bermakna kita kurang adab. Orang bagi kita terima alhamdulillah. Kecuali kita kenal dia ni main judi ni. Kita dah kenal, tak payah terima, minta maaf no. Sekarang ni saya boleh lagi, alhamdulillah, terima kasih banyak. Boleh tak bagi dengan orang lain? Kita boleh sebab kita kenal dia orang nombor ekor. Dia orang main judi. Sebagai contoh kan, dia nak cucikan duit dia kan. Konon-konon buat sedekah. Konon-konon tak boleh tak. Kalau kata dia nak tu dia kena taubat kan. Kalau kata dia nak sedekah buat apa? Dah, dia nak sedekah bukan duit judi tu. Oh, betul dia duit. Dia Macam isu lah ni, isu sajak kan. Sajak. Isu sajak tu. Dia buat perangai, dia ubah jantina. Dia ubah jantina, dia pakai perempuan. Lepas tu pergi umrah lah apalah. Lepas tu bila balik, lepas tu panggil budak-budak hafiz buat majlis tahlil kat rumah dia. Dia nak cucikan identiti dia. Tak boleh. Salah tetap salah. Dalam bab salah dia tetap salah. Dia nak menghalalkan perkara yang haram. Tak boleh tak? Dia kena jadi lelaki tu. Tak boleh. Sebab senang je, hang istihar lah. Saya ni khunsa. Khunsa maknanya apa maksud khunsa? Maksudnya ada dua. Jantina lelaki, jantina perempuan. Kan? Okey. Saya nak jadi perempuan. Boleh sebab hang khunsa. Tapi kalau hang asal lelaki, hang tebuk sana, potong-potong hang tebuk jadi perempuan, tak boleh. Berubah tak boleh. Sebab jelas dia lelaki. Ada banyak bukti kata dia lelaki. Yang paling malang sekarang ni mak bapak dia pun tak reti. Dalam isu dia kena tangkap jawab agama kan. Mak dia pun pergi maki hamun orang jawab agama. Dah, orang jawab agama tu buat betul dah. Buat betul dah. Jadi lah ni dia pengaruhi masyarakat. Dia keluarkan satu video dia rakam curi tu. Kata depa buat naya, dia tak naya. Memang betul dah. Kata gari dia apa semua tu kan. Tak, memang betul. Prosedur memang macam tu. Memang macam tu prosedur dia. Tapi hang pula dia tujuan buat video tu dengan harapan orang simpati dengan dia. Tapi dalam video tu dia tak sedar. Yang mana dia dah menonjolkan keburukan dia. Kelemahan dan keburukan dia. Diri dia sendiri terperangkap. Diri dia sendiri. Orang perasan lah. Orang hormat dia macam cantik lah. Mai duduk, mai panggil, mai kita bincang. Tak boleh bincang dalam telefon. Sebab dia ada prosedur undang-undang. Ada pengakuan apa semua tu. Lepas itu kecoh. Yang mak dia pun pergi maki hamun lepas tu. Salahnya mak lah. Salahnya mak. Sebab tu Nabi ajar anak-anak tidak boleh elak daripada merotan tu. Sebagaimana ladang yang perlu diairi. Biasanya anak-anak kalau diberi manjakan sangat macam ni jadinya. Dia kena didik daripada awal. Bila umur 10 tahun tak semayang, kena semayang. Okey. Kalau mak dia didik betul-betul, awak ni jantan, awak tak boleh pakai telekung. Waktu umur 10 tahun dulu kan. Hang kalau hang pakai telekung, rotan hang lelaki. Ni tak. Tak buat kebanyakan ibu bapa tak buat macam tu. Anak nak pakai telekung, tak apalah budak-budak lagi. Anak nak pakai baju skirt, tak apalah budak-budak lagi. Nampak comel dia pakai tudung, pakai skirt. Padahal dia budak lelaki. Didikan tu. Salah mak bapak dia. Mak bapak dia yang salah. Jadi menyebabkan anak jadi keliru, menyebabkan dia jadi saya teranaya dengan agama saya sendiri, saya keliru. Teranaya apa? Hang yang buat diri hang yang bermasalah. Jadi jadi saya short lah. Sajak kena makan madu saya. InsyaAllah dia akan normal balik. Setting balik. Dia recommend. Tapi kalau kata dia dah buat bagi perempuan ada punya tu, tak boleh buat apa dah. Tak boleh buat apa. Itu dari segi fizikal aja. Dia tak boleh sambung balik dah hotel dia. Kalau kata dia dah
Isap taubat pun. Dia isap taubat tu Allah Ta'ala terima, insya-Allah. Tapi nak sambung balik tu tak boleh dah. Sebab dia dah buang habis dah kan. Kalau betul lah. Kalau betul kata dia buat lah. Saya pun tak ada masa nak layan dalam macam ni sebenarnya. Cuma dengar-dengar untuk sembang, dia kena orang untuk sembang aja. Tapi pintu taubat dia masih terbuka selama mana dia belum mati. Tapi nak sambung balik tak boleh lah. Sebab dia dah Jadi tu. itulah tipu daya syaitan. Senang je, simple aja. Itu tipu daya syaitan. Saya bagi nasihat pun tak dengar. Tu saya kata, "Mak, amal lah, makan madu saya ni. Insya-Allah akan ada keajaiban." Maksud ke sebenarnya ustaz ni pun kan macam dia apa dia punya perubahan apa tu Ramai. maksudnya dia maksud setahun lebih kan kata dia Tengok nasib lah. nasib Ada juga golongan-golongan maknya mai banyak berubah. Tapi lembut tu tetap lembut lah. Tapi dia dah tak buat maksiat lah. Tak buat maksiat dan dia pun semayang. Dulu dia tak semayang. Ramai banyak golongan maknya mai jumpa saya. Alhamdulillah berubah. Ramai juga yang pergi masjid lah. Tapi lembut tu tetap lembut lah. Tapi dia dah sedap aku siapa. Dia dah sedap diri lah. Alhamdulillah. Jadi bila dia buat macam tu, ada orang simpati dengan hatu bahaya tu. Nak backup pula. Jadi sebenarnya pihak agama dia lambat buat tindakan. Sebenarnya benda-benda macam ni dia tak boleh biar. Dia mereka ada kuasa kan. Kena tangkap lagi lah. Hak mana golongan-golongan yang berlawanan dengan agama ni kan mereka kena buat kerja mereka lah. Tapi itu punya kes tahun 2018. Bukan tahun ni, tahun lepas. Kes lama punya kes. Hanya kerana pakaian. Yang sajak pula dia tak punya hati. Saya buat majlis tahlil, buat kebaikan untuk rapatkan saya dengan Allah. Majlis tahlil apa hang pakai baju perempuan macam tu? Siap pakai tudung ni. Tak boleh. Melainkan dia istilah saya khunsa, tak apa. Tutup majlis lah, tutup kes lah. Dia dua, bila khunsa ada kemaluan lelaki, ada kemaluan perempuan. Jiwa dia ke arah lelaki, maka dia boleh jadi lelaki. Jiwa dia ke arah perempuan, dia boleh pergi ke perempuan. Itu je. Tapi daripada maklumat lah, saya tak tahulah benda macam ni. Saya pun tak ada masa sangat nak ambil tahu sangat. Tapi maklumat ada kat kawan-kawan dia sama-sama main bola dulu. Dia lelaki, mana dia lelaki, dia lelaki. Tapi kalau orang ada dua kemaluan ni dia memang jadi gitu kan. Memang dilahirkan macam tu. Memang dilahir macam tu. Memang takdir Allah dia macam tu. Jadi ada diri dia. Kalau dia rasa dia terdorong ke arah lelaki, maka dia jadilah lelaki. Kemaluan dia tak dua juga. Kalau dia terdorong jadi perempuan lah, memang boleh. Kalau ada kahwin dia tahu tak? Kalau orang yang gitu. Itu maknanya bila dia ada kemaluan, dia ada alat perempuan, maka dia boleh kahwin lah. Maksud tak kalau dia ada dua tu dia terdorong pada perempuan, kahwin lah. Kahwin dengan lelaki lah. Kahwin dengan lelaki lah. Selesai lah masalah. Semua ni ujian Allah kat kita kan. Jadi itulah kita pun takut juga. So bila dia duk biar, sepatutnya bila dia buat rakaman curi macam tu, pejabat agama beli saman dia lagi tau. Beli saman balik dia. Sebab buat rakaman apa semua tanpa kebenaran apa semua. Patutnya pejabat agama kena tegas sampai macam tu. Bila gambar tu disebarkan lagi, orang duk tengok, orang akan simpati dengan dia. Geng maknya pun makin menjadi-jadi, makin benci dengan pejabat agama. Jadi masalah lagi berat lah buat maknya ni. Mereka duk tunggu alasan aja untuk tunggu point untuk dia menang. Dia menang. Untuk dia menang dan mereka akan hidup dalam keadaan kemurkaan Allah lah. Jadi sepatutnya ni tanggungjawab agama untuk mereka buat tindakan. Sepatutnya dia kena saman balik. Sebab video-video tu di post tu kan, tangkap curi apa semua. Orang ambil gambar dia tak bagi. Dia ambil kau. Dia. Jadi tak apa. Jadi boleh dengar macam-macam. Sebab tu saya jangan dengar sangat. Sebab dia jadi macam benda tu tak.
Orang kadang-kadang Kita mereka nak ambil publicity. publicity kadang-kadang. Dan dia pegang masalah yang jadi tu macam mana daripada mula dia kecil. Daripada mak bapak orang tu kan. Dulu kan dia dah pergi masjid semua lah kan. Dulu. Soalan tu orang lain. Ha? Tu orang lain lah. Bukan saja. Tu Safi je. Oh Safi. Tapi Oh dia saya. dia pergi umrah pun dia pakai ihram bawa macam lelaki. Saya tak reti sangat bapa macam ni. Oh, Waktu Safi tu lain pula, Sajak ni lain pula. Allah. Kawan pada Safi tu dia tepi jadi lelaki lah. Saya duk follow dia tengok dia duk pergi Jumaat apa-apa. Tapi dia lembut tu. Lembut tu memang. Tapi orang dah tengok ada memang lelaki tu handsome gaya. Okey lah. Kita tengok perubahan dia. Tak boleh biar pokok ni sebenarnya, tak boleh biar. Bahaya. Bahaya sebab dia mempengaruhi orang lain kan. Duk bagi peluang sangat. Baik. Itulah, no? Terima kasih banyak, seronok. Alhamdulillah.